cikgu harap murid-murid perlu fokus kepada yang pertama, iaitu proses pembandaran yang berlaku di sesebuah negara. Okey. Dan yang kedua, murid perlu fokus kepada faktor yang mempengaruhi pembandaran. Dan yang ketiga, kesan pembandaran. Okey. Dan yang keempat, cadangan ataupun langkah untuk mengatasi masalah pembandaran yang berlaku. Jadi, proses apa yang dimaksudkan dengan pembandaran ialah dia bermaksud proses perubahan pertempatan daripada luar bandar kepada bandar. Okey. Okey, contoh cikgu ambil. Okey, ini adalah gambar imej satelit Kuala Lumpur yang pada ketika itu pada tahun 1984. Okey. Ini merupakan bandar Kuala Lumpur pada ketika itu. Okey. Cuba anda lihat pada tahun 2004. Okey. Berbeza tak dengan gambar yang tadi? Okey. Berbeza kan? Okey, pada tahun 2004 gambar ini, imej ini menunjukkan banyaknya berlaku guna tanah untuk pembinaan, seperti untuk bina pertempatan, untuk bina kawasan-kawasan perindustrian dan juga untuk membina jaringan pengangkutan. Jadi di sini cikgu nak ceritakan proses pembandaran itu berlaku apabila pertambahan penduduk bertambah di kawasan itu melalui pertumbuhan semula jadi, iaitu peningkatan kadar kelahiran dan juga penurunan kadar kematian di sesuatu kawasan itu. Dan proses pembandaran juga akan berlaku apabila pertambahan penduduk di kawasan itu melalui migrasi, iaitu migrasi luar bandar ke bandar. Dan yang ketiga, proses pembandaran berlaku apabila perubahan cara hidup. Di sini bermaksud perubahan cara hidup ialah dari segi aktiviti kawasan itu ataupun taraf hidup itu berubah, ataupun kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, dahulunya kawasan di sekitar Kuala Lumpur ni sebelum mencapai status bandar banyak bergantung kepada aktiviti pertanian. Tetapi disebabkan proses pembandaran yang berlaku, maka dia secara perlahan-lahan dia merubah cara hidup. Nampak beza tak? Beza kan? Itu nak menunjukkan proses pembandaran berlaku di Kuala Lumpur. Dan ini yang dikatakan proses pembandaran. Nampak? Asal kawasan ini sebegini dan dia pada tahun 2016 dia bertukar. Banyak penggunaan guna tanah berlaku di kawasan Kuala Lumpur disebabkan pertambahan penduduk melalui sama ada secara semula jadi ataupun pertambahan penduduk melalui migrasi daripada luar bandar ke bandar. Dan proses pembandaran juga berlaku apabila perluasan kawasan bandar, iaitu melalui percantuman bandar yang berdekatan antara satu sama lain yang kita kenali sebagai konurbasi. Okey, cikgu akan tunjukkan di papan putih bagaimana berlakunya percantuman bandar antara satu sama lain. Okey. Disebabkan proses pembandaran, dia menyebabkan berlakunya permintaan terhadap tempat tinggal disebabkan pertambahan penduduk sama ada melalui pertumbuhan semula jadi dan juga pertambahan penduduk melalui migrasi daripada luar bandar ke bandar, menyebabkan kawasan ini semakin ramai penduduk dan semakin banyaklah penggunaan tanah di kawasan Petaling Jaya yang menyebabkan saiz kawasan ini semakin besar. Pembinaan rumah, pembinaan kawasan perindustrian, pembinaan jaringan pengangkutan menyebabkan kawasan saiz Petaling Jaya ini
dia menjadi semakin besar. Sehinggalah sama juga yang berlaku di kawasan Shah Alam, disebabkan proses pembandaran iaitu pertambahan penduduk melalui semula jadi, peningkatan penduduk melalui migrasi, maka kawasan ini pun juga melalui perluasan saiz kawasan bandar. Akibatnya apabila saiz bandar ini semakin berkembang, dia akan menyebabkan pertembungan ataupun bertemu di antara satu sama lain, iaitu saiz kawasan Petaling Jaya, bandar Petaling Jaya, dia bertemu dengan Shah Alam. Yang ini yang kita panggil percantuman bandar antara satu sama lain, ataupun kita kenali sebagai konurbasi. Konurbasi ini bermaksud percantuman di antara bandar dengan bandar lain. Okey, itu yang dimaksudkan dengan konurbasi. Okey. Dan juga dia berlaku di sekitar kawasan-kawasan lain. Okey, cikgu bagi contoh kat sini, iaitu contohnya Bandar Kelang, dia bercantum dengan Shah Alam. Shah Alam pula disebabkan proses rebakan perluasan saiz bandar, dia bercantum dengan Subang Jaya, dan Subang Jaya juga akan bercantum dengan Petaling Jaya, dan akhirnya menjadilah sebuah saiz bandar yang besar. Dan percantuman ini kita kenali sebagai konurbasi. Baik. Okey, ni Kuala Lumpur. Okey. Okey, ni cikgu tunjuk macam mana proses konurbasi berlaku. Ni Shah Alam, Subang Jaya, Petaling Jaya. Nampak? Akhirnya dia bercantum di antara satu sama lain. Kalau kita lihat gambar imej sebelum ini pada tahun 1984, dia masih berlaku proses perluasan kawasan bandar. Tapi kita tengok imej daripada tahun 2004, nampaknya kawasan bandar ini dia telah bercantum, dan ini kita kenali sebagai konurbasi.